Selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan sambung dengan unit 3.1 tindak balas redox bahagian 2. Dalam bahagian 2 ini, kita akan membincangkan secara terperinci berkaitan pertukaran ion ferrum 2 ke ion ferrum 3 dan sebaliknya, yang mana ianya merupakan satu contoh tindak balas redox. Contohnya, air bromin boleh menukarkan ion ferrum 2 kepada ion ferrum 3. Dalam tindak balas ini terdapat pertambahan nombor pengoksidaan dari positif 2 ke positif 3 untuk ion ferrum 2. Ini bermaksud terdapat pelepasan satu elektron semasa tindak balas ion ferrum 2 dengan air bromin. Jadi, persamaan setengah pengoksidaan yang kita akan perolehi adalah Fe2+ akan menghasilkan Fe3+ tambah elektron. Ini menunjukkan ion ferrum 2 telah mengalami proses pengoksidaan dan merupakan ejen penurunan. Manakala untuk ion bromin pula terdapat perkurangan nombor pengoksidaan dari kosong disebabkan air bromin wujud dalam keadaan molekul bebas, nombor pengoksidaannya adalah sifar. Maka terdapat perkurangan nombor pengoksidaan dari kosong ke negatif 1. Ini bermaksud terdapat penerimaan satu elektron semasa tindak balas untuk satu atom bromin. Memandangkan bromin wujud dalam bentuk dwimolekul, maka dalam molekul bromin terdapat dua atom bromin. Sekiranya satu atom bromin menerima satu elektron, maka dua atom bromin akan menerima dua elektron. Maka persamaan setengah penurunan telah dinyatakan di sini. Maksudnya, bromin telah mengalami penurunan kerana menerima elektron semasa tindak balas dan merupakan ejen pengoksidaan. Mari kita belajar menulis persamaan ion pula. Ini adalah persamaan setengah pengoksidaan untuk ion ferrum 2. Manakala ini pula merupakan persamaan setengah penurunan untuk air bromin. Untuk membatalkan bilangan elektron untuk ion ferrum 2, kita perlu darabkan persamaan setengah pengoksidaan untuk ion ferrum 2 dengan 2. Hasilnya, kita akan dapat satu persamaan ion yang baharu. Dalam tindak balas ini, kita juga boleh mendapatkan dua pemerhatian. Pemerhatian yang pertama, didapati larutan berwarna hijau ion ferrum 2 bertukar menjadi perang, iaitu ion ferrum 3. Dan lagi satu, air bromin yang berwarna perang menjadi tidak berwarna. Mari kita lihat contoh yang kedua pula. Tindak balas di antara air klorin dan larutan ferrum 2 sulfat. Persamaan setengah pengoksidaan untuk ferrum 2 adalah sama, ferrum 2+ menjadi ferrum 3+ dengan melepaskan satu elektron. Maksudnya ion ferrum 2 mengalami pengoksidaan dan merupakan ejen penurunan. Bagaimana pula untuk air klorin? Untuk air klorin terdapat perkurangan nombor pengoksidaan dari kosong ke negatif 1. Ini bermaksud terdapat penerimaan satu elektron semasa tindak balas untuk satu atom klorin. Dan kita akan dapat persamaan setengah penurunan sebagai Cl2 tambah 2 elektron membentuk
ion klorida. Maksudnya, klorin mengalami penurunan kerana menerima elektron dalam tindak balas dan merupakan ejen pengoksidaan. Mari kita tulis persamaan ion untuk tindak balas ini. Masih sama, ion ferrum 2 akan didarabkan 2 untuk membatalkan bilangan elektron di kedua-dua belah tindak balas. Hasilnya kita akan dapat persamaan ion yang baharu. Pemerhatiannya pula, yang pertama kekal sama, larutan berwarna hijau menjadi perang untuk ion ferrum 2 kepada ion ferrum 3. Manakala air klorin berwarna kuning pucat, ianya akan menjadi tak berwarna ataupun tidak berwarna. Seterusnya, ejen pengoksidaan larutan kalium manganat 7 berasid. Persamaan setengah pengoksidaan untuk ion ferrum 2 masih sama dan mengalami pengoksidaan. Akan tetapi persamaan setengah penurunan untuk ion manganat adalah berbeza, ya. Okey, di mana kalau kita lihat di sini, nombor pengoksidaan untuk ion mangan dalam ion manganat adalah positif 7 dan nombor pengoksidaan ion mangan adalah positif 2. Maksudnya terdapat perkurangan nombor pengoksidaan dari positif 7 ke positif 2. Ini bermaksud terdapat penerimaan 5 elektron. Macam mana dapat 5 elektron? 7 tolak 2. 5 elektron semasa tindak balas untuk ion manganat. Maksudnya, dan selepas kita menambahkan 5 elektron, kalau pelajar lihat, dalam tindak balas ini, kekurangan oksigen. Untuk menyeimbangkan oksigen, kita perlu tambah air. Kerana ini menjadikan larutan itu neutral. Dan kita menambah nombor 4 untuk menyeimbangkan bilangan atom oksigen. Sekarang pelajar boleh lihat terdapat pertambahan ion hidrogen pula. So, kita perlu buat apa, ya? Mudah sahaja. Kita tambah ion hidrogen. Hasilnya, ini adalah persamaan setengah penurunan untuk tindak balas larutan kalium manganat 7 berasid. Ini bermaksud ion manganat 7 mengalami penurunan dan merupakan satu contoh ejen pengoksidaan. Apabila kita menambahkan kedua-dua elektron, kedua-dua persamaan setengah ini, kita akan mendapat persamaan ionnya. Untuk pemerhatian pula, bagi ion ferrum 2 masih sama, manakala untuk ion manganat, larutan kalium manganat berwarna ungu dan selepas tindak balas, ianya menjadi tidak berwarna. Maksudnya, lagi satu pemerhatian adalah larutan ungu menjadi tidak berwarna. Contoh keempat, kita akan menggunakan larutan kalium dikromat 6 berasid. Persamaan setengah pengoksidaan masih sama. Mari kita lihat persamaan setengah penurunan. Ion dikromat mempunyai nombor pengoksidaan positif 6. Ion kromium pula positif 3. Ini bermaksud terdapat perkurangan nombor pengoksidaan dari positif 6 ke positif 3. Iaitu terdapat penerimaan 3 elektron semasa tindak balas untuk setiap ion kromium. Kalau pelajar lihat di sini, terdapat 2 ion kromium yang terlibat dalam tindak balas. Maksudnya,
bilangan elektron yang diterima adalah 2 kali ganda iaitu 6. Mari kita seimbangkan atom oksigen pula. Seterusnya kita seimbangkan atom hidrogen. Dan akhir sekali kita akan dapat persamaan setengah penurunan. Mudah sahaja. Daripada tindak balas ini, ion kromat 6 telah mengalami penurunan dan merupakan ejen pengoksidaan. Mari kita tulis persamaan ionnya pula. Memandangkan elektron yang terlibat adalah 6 elektron, untuk ion ferrum 2 kita perlu darab dengan 6. Akhirnya, ini adalah persamaan ion untuk tindak balas pertukaran ion ferrum 2 ke ferrum 3. Pemerhatiannya, untuk ion ferrum 2, larutan berwarna hijau menjadi perang. Bagaimana pula untuk larutan kalium dikromat? Ion dikromat berwarna jingga. Ion kromium berwarna hijau. Maksudnya, larutan jingga akan menjadi hijau semasa pertukaran ion ferrum 2 kepada ion ferrum 3. Mari kita lihat pula pertukaran ion ferrum 3 kepada ion ferrum 2 pula. Contoh bahan yang boleh menukarkan ion ferrum 3 kepada ion ferrum 2 adalah larutan kalium klorida. Dalam tindak balas ini terdapat perkurangan nombor pengoksidaan untuk ion ferrum 3, iaitu daripada positif 3 kepada positif 2. Sekiranya terdapat perkurangan nombor pengoksidaan, ini bermaksud terdapat penerimaan berapa elektron? 1 elektron semasa tindak balas untuk satu ion ferrum. Jadi, ini merupakan persamaan setengah penurunan untuk ion ferrum 3. Maksudnya, ion ferrum 3 mengalami penurunan dan merupakan ejen pengoksidaan. Bagaimana pula larutan kalium klorida? Untuk larutan kalium klorida pula terdapat pertambahan nombor pengoksidaan dari negatif 1 ke sifar untuk ion klorida yang terdapat dalam larutan kalium klorida. Maksudnya, satu ion klorida melepaskan satu elektron untuk membentuk satu atom klorin. Klorin wujud dalam bentuk duimolekul. Maksudnya, bilangan elektron yang terlibat adalah 2. Daripada persamaan setengah pengoksidaan ini menunjukkan ion klorida pula mengalami pengoksidaan dan merupakan ejen penurunan. Jadi, apabila kita tambah kedua-dua persamaan setengah ini, kita akan mendapat persamaan ion. Apakah pula pemerhatian? Larutan kalium klorida adalah tidak berwarna, manakala air klorin berwarna kuning pucat. Maksudnya, satu pemerhatiannya adalah larutan tak berwarna menjadi kuning pucat. Manakala larutan ferrum 3 adalah berwarna perang. Manakala ion ferrum 2 berwarna hijau. Maksudnya, pemerhatian yang kedua adalah larutan perang menjadi hijau. Seterusnya, kita gantikan larutan kalium klorida dengan kalium bromida. Persamaan setengah penurunan untuk penukaran ion ferrum 3 kepada ion ferrum 2 masih sama dan ion ferrum 3 mengalami penurunan. Manakala
Ion bromida di dalam larutan kalium bromida akan melepaskan 2 elektron dan mengalami pengoksidaan, dan ion bromida merupakan ejen penurunan. Ini pula persamaan ion yang terlibat untuk pertukaran ion ferrum 3 kepada ion ferrum 2 oleh larutan kalium bromida. Konsepnya masih sama, di mana ion klorida digantikan dengan ion bromida kerana ion klorida ataupun ion bromida terdapat dalam kumpulan yang sama, iaitu kumpulan 17. Pemerhatiannya, 1. Larutan kalium bromida tidak berwarna, tetapi larutan air bromin merupakan berwarna perang. Jadi larutan tidak berwarna menjadi perang, dan lagi satu larutan perang menjadi hijau. Contoh seterusnya, kalium bromida digantikan dengan kalium iodida. Sekarang, ion iodida pula mengalami pengoksidaan dan merupakan ejen penurunan. Ion ferrum 3 masih lagi mengalami penurunan dan merupakan ejen pengoksidaan. Persamaan ionnya menggunakan konsep yang sama, dan pemerhatiannya adalah larutan tak berwarna menjadi perang disebabkan air iodin juga berwarna perang, dan larutan perang menjadi hijau. Contoh seterusnya, kita gunakan larutan sulfur dioksida pula. Persamaan setengah penurunan masih sama kerana kita masih lagi menggunakan ion ferrum 3. Bagaimana pula sulfur dioksida? Sulfur dioksida ditukarkan daripada SO2 kepada SO4 2-. Daripada formula kimia ini, nombor pengoksidaan untuk sulfur dalam sulfur dioksida adalah positif 4. Manakala nombor pengoksidaan untuk sulfur dalam ion sulfat pula adalah positif 6. Ini menunjukkan nombor pengoksidaan bertambah daripada positif 4 ke positif 6. Ini bermaksud terdapat pelepasan 2 elektron semasa tindak balas. Jadi, kita boleh membentuk persamaan setengah pengoksidaan. Untuk menyeimbangkan atom oksigen, kita akan tambah molekul air seperti biasa, dan untuk menyeimbangkan ion hidrogen pula, kita akan tambah ion hidrogen, dan akhirnya ini adalah persamaan setengah pengoksidaan yang melibatkan larutan sulfur dioksida. Bagi membentuk persamaan ion, kita menggunakan kaedah yang sama. Kita menambahkan kedua-dua persamaan setengah pengoksidaan dan penurunan. Hasilnya adalah ini. Seterusnya, mari kita lihat pemerhatiannya. Kedua-dua larutan sulfur dioksida dan larutan yang mengandungi ion sulfat tidak berwarna, so tiada pemerhatian yang jelas. Tetapi terdapat satu pemerhatian di mana larutan perang menjadi hijau. Seterusnya kita lihat contoh yang menggunakan larutan hidrogen sulfida pula. Ion ferrum 3 masih sama mengalami penurunan dan merupakan ejen pengoksidaan. Manakala larutan hidrogen sulfida bertukar daripada H2S kepada S, maksudnya dalam tindak balas ini, nombor pengoksidaan untuk sulfur adalah negatif 2. Manakala untuk sulfur adalah kosong kerana sulfur wujud dalam bentuk unsur bebas. Dan
terdapat pertambahan nombor pengoksidaan. Kalau pelajar lihat daripada negatif 2 ke kosong, maksudnya terdapat pelepasan 2 elektron semasa tindak balas. Dan bagi menyeimbangkan ion hidrogen, kita tambah ion hidrogen. Dan ini adalah persamaan setengah pengoksidaan. Sekiranya kita tambah kedua-dua persamaan, kita akan dapat hasilnya persamaan ion untuk tindak balas pertukaran ion ferrum 3 kepada ion ferrum 2 dengan menggunakan hidrogen sulfida. Pemerhatiannya, yang pertama, untuk ion ferrum 3 larutan perang menjadi hijau, manakala penggunaan larutan hidrogen sulfida adalah tak berwarna, tetapi ianya menghasilkan sulfur yang berwarna kuning. Maksudnya larutan tak berwarna menjadi kuning. Kesimpulannya, antara ejen pengoksidaan yang boleh menukarkan ion ferrum 2 kepada ion ferrum 3 adalah air bromin, air klorin, larutan kalium 7 kalium manganat 7 berasid dan larutan kalium dikromat 6 berasid. Ingat ya, manakala ejen penurunan bagi penukaran ion ferrum 3 kepada ion ferrum 2 pula adalah larutan kalium klorida, kalium bromida dan larutan kalium iodida serta larutan sulfur dioksida dan larutan hidrogen sulfida. Ini cikgu berharap para pelajar dapat belajar menulis persamaan setengah pengoksidaan, persamaan setengah penurunan dan juga persamaan ion bagi pertukaran ion ferrum 2 ke ion ferrum 3 dan sebaliknya, dan contoh-contoh ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.